Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Pada hari ini, cikgu akan mengajar unit 7, bijak bertindak, tajuk siap siaga sebelum tidur, standard pembelajaran 2.3.1, objektif pengajaran, murid-murid dapat mendraft dan menulis karangan keperihalan bertajuk siap siaga sebelum tidur. Kriteria kejayaan: yang pertama, murid membaca maklumat dalam petikan, murid menulis draft karangan dan murid menulis karangan keperihalan. Bagi meneruskan pelajaran kita, sila buka buku teks muka surat 50. Sila perhatikan petikan dengan teliti. Terdapat 5 gambar yang disediakan dalam petikan beserta dengan pernyataan dan draft di sebelahnya. Kita akan lihat satu persatu bagaimanakah cara untuk menulis karangan. Yang pertama, setiap karangan perlu ada pendahuluan, 3 isi penting dan yang terakhir mesti ada penutup. Jadi gambar yang pertama merupakan pendahuluan bagi karangan kita. Gambar yang kedua merupakan isi yang pertama karangan. Gambar yang ketiga merupakan isi kedua karangan. Gambar yang ketiga adalah isi ketiga karangan dan gambar yang terakhir merupakan penutup bagi karangan kita. Sila lihat pernyataan bagi gambar yang pertama. Encik Nazri, kursus di Kuala Lumpur, berpesan langkah-langkah keselamatan sebelum tidur telah diajar. Lihat draft di sebelahnya. Draft adalah ayat yang telah lengkap berdasarkan kepada pernyataan tadi. Encik Nazri yang bersiap untuk ke kursus di Kuala Lumpur berpesan kepada anak-anaknya memastikan langkah-langkah keselamatan sebelum tidur seperti yang telah diajarnya. Gambar yang pertama, kunci pintu pagar, tingkap dan jeriji boleh laras. Berdasarkan gambar, kita dapat melihat ibu sedang kunci pintu pagar, manakala 2 orang anaknya berada di belakang. Kunci, tingkap dan jeriji boleh laras. Baik, kita akan membuat ayat yang lengkap di bahagian draft nanti. Gambar yang ketiga, iaitu isi yang kedua, tidak berkongsi maklumat bapa dalam media sosial. Okey, dalam gambar itu kita lihat ibu masuk ke dalam bilik anak-anaknya. Kemudian ibu mendapati anak-anaknya sedang melayari media sosial. Jadi, apakah pesanan ibu? Pesanan ayah supaya tidak berkongsi maklumat ketiadaan bapa dalam media sosial. Dalam isi yang ketiga, Afifi ataupun Azrul cabut palang pengecas telefon. Kenapa perlu dicabut? Sebab telefon yang dicas secara berlebihan boleh mengakibatkan meletup dan kebakaran. Bagi perenggan yang terakhir, iaitu perenggan penutup, ibu memuji tindakan bijak Azrul dan juga Afifi. Baik, bagaimana kita nak lengkapkan draft kita? Sila lihat muka surat 51. Dalam muka surat 51 ini, bahagian pendahuluan dan isi yang pertama telah disediakan. Apa yang kita perlu buat ialah isi kedua, isi ketiga dan juga penutup. Sila lengkapkan perenggan kedua, ketiga dan penutup.
Contoh, dalam isi yang kedua, masuk bilik. Berdasarkan gambar, siapakah yang kita lihat tadi masuk ke dalam bilik. Kemudian, siapakah yang melayari media sosial tadi? Berdasarkan gambar, kita dapat lihat Azrul dan Afifi sedang melayari media sosial. Jadi, ingat pesanan ayah. Ibu mengingatkan pesanan ayah supaya tidak berkongsi maklumat ketiadaan bapa ataupun kongsi status lokasi kerana boleh mengundang penceroboh. Kemudian isi yang ketiga, Afifi terpandang telefon. Mereka tidak tidur bersama telefon yang dicas. Mereka cabut palang pengecas telefon kerana cas yang berlebihan boleh menyebabkan telefon meletup dan terbakar. Dan yang akhir sekali, memuji. Siapa yang tadi telah memuji? Ibu memuji tindakan yang bijak. Tindakan siapa? Tindakan Azrul dan Afifi yang bijak. Mereka patuh arahan keselamatan yang telah dipesan oleh ayah dan mereka tidur dengan tenangnya. Baik, seterusnya, tulis semula karangan dalam buku tulis BM3. Tulis dengan tulisan yang cantik dan kemas. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi